Artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan. Buat apa Tuhan turuh, tinggal apa Tuhan larang. Kenapa saya perlu buat macam tu? Sesungguhnya goncangnya hari kiamat adalah sesuatu kejadian yang sangat besar dan dahsyat. Kerana satu masa, satu ketika akan berlaku satu peristiwa dipanggil hari kiamat, hari kesudahan, hari kebangkitan. Selepas daripada hari kiamat, tidak ada hari yang kedua. Itulah hari yang terakhir, dipanggil yaumul akhirah, hari akhirat, hari yang paling terakhir. Tidak ada hari dah selepas hari kiamat. Hari kiamat berlaku. Tidak ada malam, tidak ada siang dah. Itulah hari yang paling terakhir. Sebab itulah buatlah persiapan yang secukupnya untuk menghadapi hari kiamat. Kalau kita masih tidak ikhlas, cuba ke ikhlas diri kita. Kalau kita kurang sabar, kita sabar ke diri kita. Kalau kita kurang amalan, kurang zikir kepada Allah, kurang ingat Allah, banyak ke supaya hadapi hari kiamat. Kerana Tuhan sendiri berkata hari kiamat ni hebat, dahsyat. Kalau sendiri Tuhan sendiri yang berkata apabila kiamat tu dahsyat, maka betul-betul dahsyat maksud dia. Ingatlah pada hari kamu melihat setiap ibu yang menyusukan, lupa akan anak yang disusukannya dan gugur kandungan wanita yang hamil dari kandungannya. Hebat atau hebat hari kiamat? Orang ni hebat atau hebat? Seorang ibu ni anak dia, kalau gapo-gapo dia akan selamat anak dia. Tetapi hebatnya hari kiamat, ibu yang tengah menyusu melempar ke anak-anak dia. Bangun tidak hirau ke anak dia jatuh ke gapo dia apa semua. Terkejut dengan peristiwa hari kiamat. Manakala perempuan-perempuan yang hamil yang ketika mengandung terkejut dengan hari kiamat, gugur tiba-tiba anak dia gugur dan jadi tua. Anak pada hari kiamat ni, tobik anak pun juga terkejut sehingga ke lahir tu semua berubah belaka dah menjadi tua. Hari kiamat, anak yang lahir jadi tua selalu. Kiamat habis, semua jadi berubah belaka. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah sangat keras pada hari itu. Maka hari kiamat ni kita tengok orang seperti mabuk, seperti orang gila, bercakap, berjalan, tak tahu ke hilir, ke hulu, ke sana, kerana berlaku peristiwa dipanggil hari kiamat. Kita tengok peristiwa tsunami, kita tengok peristiwa gempa bumi tu, kita takut dah. Keadaan bumi terbelah, keadaan air laut yang naik sehingga 14 tingkat, 15 tingkat, terjun ke atas orang, menghancurkan tubuh orang. Macam mana ke hari kiamat, hari yang hancur. Bukan kata bumi, langit, semua planet-planet hancur, menghentai bumi menghentai matahari menghentam bulan. Maka hancur. Macam mana ke kita di atas muka dunia pada masa tu seperti orang gila dan mabuk, tak tahu apa. Berlari ke sana ke sini, langit pecah dan cair. Maka bertitik daripada langit seperti cairan perak. Tak. Bayangkan satu benda yang keras kalau pecah. Kalau benda tebal ni pecah, dia bunyi ping. Tebal ni bunyi pang ke harga. Bunyi pong ke harga. Langit tu tebal mana? Maka kalau pecah, suara pecah dia itu menghancurkan gegendai telinga kita. Hitung lagi tu hari kiamat. Maka pada masa tu kita nak bertaubat, kita nak jadi baik, maka tidak ada jalan dah. Berfikirlah sejenak, memerhatikan serta memahami isi kandungan ayat tadi. Kata kepada muslimat yang suka kepada hiburan, kepada isteri-isteri yang suka kepada mengikut perasaan dia, ikut ego dia, ikut perasaan dia. Katanya pengarang perhati kepada ayat Quran ni. Sesungguhnya ia adalah kalam Allah, tiada syak lagi padanya. Tak ada orang yang syak mengenai berlakunya peristiwa kiamat. Itulah kebenaran yang membenarkan kata-kata Allah dalam menyifatkan tentang hari itu, hari kiamat. Apa dia? Tuhan nak cerita, setiap ibu menyusukan, lupa akan anak yang disusukan. Kehebatan Tuhan royak pada hari itu.
Sehingga ibu yang paling penyayang kepada anak yang paling kecil pun dia akan tinggal, mikirnya dia tak boleh nak cara dah kepada anak. Dia hanya fikir kepada diri dia. Diri dia pun tak boleh fikir, seperti orang gila kedudukan dia. Kerana terlalu dahsyat. Seorang yang pening pun, seorang yang sakit, seorang yang tu pun dia hilang dah ingatan dia. Macam mana hari kiamat ni. Yakni setiap wanita akan terlupa dan lalai dari memikirkan tentang anak yang sedang disusuinya. Lantaran dari kedahsyatan hari itu. Kalau kita tengok gunung berapi, kalau kita tengok earthquake ni, dah gempa bumi, lari habis takut juga, takut terkepit di bumi, maka hari kiamat begitu dahsyat lagi. Dan gugurlah kandungan wanita yang hamil daripada kandungannya, yakni setiap kandungan janin keguguran akibat sangat hebat apa yang disaksikan dari kedahsyatan kegoncangan hari itu. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, yakni siapa yang melihat manusia pada hari itu pasti menyangka mereka mabuk, iaitu tidak berakal. Tindakan dia pun jadi pening habis. Padahal mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah sangat keras. Dari itu wajib atas tiap-tiap wanita beramal untuk dirinya dengan amalan-amalan yang dapat menyelamatkannya dari kehebatan hari itu. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala taghurrannakum billahil ghurur. Artinya, hai manusia, bertakwa kepada Tuhanmu dan takutlah suatu hari yang mana seorang ayah tidak dapat menolong anaknya. Ayah saya macam mana pun pada hari itu kita tak mampu. Ayah hanya melihat anak dia saja. Anak hanya mampu melihat ayah. Suami hanya mampu melihat isteri. Isteri hanya tidak boleh berbuat apa-apa, sedangkan diri dia pun belum tentu selamat. Seorang anak tidak dapat menolong ayahnya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, yakni peristiwa ini yang dijanjikan Allah sangat benar, bukan khayalan, bukan tipuan, betul-betul akan berlaku. Maka janganlah sesekali kehidupan dunia ini memperdayakan kamu, menipu kamu. Dan jangan pula si penipu, yakni syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Jangan beri peluang kepada syaitan menipu kamu daripada mentaati Allah. Kalau kita ikut syaitan, cepat-cepat kita kembali bertobat kepada Allah. Lupa pula kita ikut syaitan pula, ingat kepada Allah pula.